Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sidang pendengar yang dihormati sekalian. Jadi pada kali ini kita akan membawakan satu siri pengkisahan warisan dan sejarah Pulau Pinang, khususnya di seberang perai, karena seberang perai merupakan salah satu wilayah negeri Pulau Pinang di sebelah tanah daratan Semenanjung yang kaya sebenarnya dengan sejarah dan warisan. Tapi mungkin selama ini sejarah dan warisan Seberang kurang diberi perhatian. Jadi untuk itu kita akan melihat di mana tapak-tapak sejarah yang saya masukkan itu dan juga warisan yang telah ditinggalkan daripada sejarah itu. Pertama, kalau kita lihat ialah bermulanya tapak penempatan awal di Gua Kepak yang berusia 5,000 tahun yang lalu. Jadi tapak ini merupakan tapak penempatan manusia awal yang terletak di muara Sungai Muda. Nah, ketika itu daratan seberang perai keseluruhannya ditenggelami laut atau berada di bawah paras laut, dan Gua Kepak berada di muara Sungai Muda. Jadi penempatan manusia 5,000 tahun ini telah dibuktikan melalui penemuan timunan kulit kerang ataupun kepak setinggi 5 meter ataupun 15 kaki pada tahun 1850-an oleh pengkaji Inggris dan juga Belanda seperti Earl dan sebagainya. Jadi dalam penemuan mereka, di dalam timunan kulit-kulit kepak itu setinggi 15 kaki ataupun 5 meter itu telah ditemui 37 rangka manusia, 37 rangka manusia beserta dengan alat-alat perburuan seperti lembing, panah dan juga cebisan makanan serta rangka rusa, bahan binatang yang perburuan. Jadi daripada penemuan ini telah dibuktikan bahawa tamadun awal di Seberang Perai ini bermula di Gua Kepak 5,000 tahun lalu, dan rangka-rangka manusia ini telah dibawa oleh pengkaji Inggris ke Eropah, dan sekarang ini berada di Inggris dan juga Belanda di Eropah, dan sekarang ini berada di Natural History Museum Leiden, Belanda. Bermakna kalau tuan-tuan nak melihat The Seberang Perai Man, tuan-tuan pasal pergi ke Belanda, ke Holland sekarang ini. Tidak ada pun satu rangka tersebut di negara kita. Jadi ini suatu perkara yang mungkin dapat diusahakan untuk di masa hadapan dibawa balik rangka ataupun sampelnya untuk tangkapan kita bersama. Okey, jadi selepas tamadun awal di Gua Kepak, pengkaji sejarah di Malaysia telah menulis dan mengkaji dan menulis mendapati bahawa dalam kajian mereka bahawa di antara manusia yang memulakan tamadun awal di Lemah Bujang ataupun Kedah Tua ialah manusia-manusia daripada Gua Kepak ini, kerana mereka bergerak ke muara Sungai Muda yang telah ketika itu muara Sungai Muda itu ialah berada di Kuala Merebuk ataupun Sungai Merebuk hari ini, dan sebahagiannya bergerak ke hulu Sungai Muda, di mana hulu Sungai Muda berada di daerah Sik, Baling, Kulim, yang dapat menghubungkan seterusnya jalan-jalan ke Petani, ke Yala, ke Gerik, dan juga sampai ke sempadan di Kelantan. Ini bermakna bahawa lembangan Sungai Muda merupakan laluan yang penting. Penting kerana di situlah pengumpulan hasil-hasil hutan seperti gaharu, biji timah, rotan, damal, kulit-kulit binatang dan sebagainya dibawa keluar daripada hutan ataupun lembangan Sungai Muda, termasuk juga dibawa daripada tempat-tempat tadi, daripada Petani, daripada Gerik, dan daripada lain-lain tempat yang sampai jalan hulu sungai itu, dan dibawa ke pekan-pekan kebandaran yang telah diwujudkan oleh kerajaan Kedah Tua seperti Kota Hok yang sekarang ini berada di Gubern, kemudian Kampung Bandar merupakan juga satu kota yang pernah menjadi ibu negeri, Sidim,
kemudian kota Aur ataupun kota Ok. Jadi ada dua, satu kota Ok di Gubeng Sih, yang kedua kota Ok di seberang Perak Utara. Jadi dalam siaran kita hari ini kita nak fokuskan bagaimana penempatan di kota Aur ataupun kota Ok di seberang Perak Utara ini. Okey, jadi semasa kerajaan Langkah Suka telah Kedah Tua ataupun Kedah Langkah Suka berkembang, bermula daripada Merbuk, di mana diasaskan kerajaan Kedah Tua ini oleh Merom Mahawangsa, yang rajanya berasal daripada negeri Parsi, yang datang membuka telah datang daripada negeri Parsi disebabkan oleh peperangan di sana, dan membuka kerajaan Kedah Tua di Merbuk, di mana dia dilantik oleh orang tempatan. Pemimpin tempatan ketika itu menjadi raja ataupun raja yang pertama dari kerajaan Kedah Tua. Jadi bermula dari sini Merom Mahawangsa telah membina kota Merbuk sebagai satu pelabuhan yang kemudian menjadi pelabuhan entry port, pelabuhan yang besar, ataupun kita lebih kenal sebagai kerajaan Lembah Bujang. Dan kemudian dia bergerak pula ke hulu sungai, iaitu di kota Ok ataupun kota Aur Sih Gubeng, membuka kota yang baru bertujuan untuk menjadikan suatu ibu negeri, di mana di sini sebenarnya dia menjadikan kota itu tempat perdagangan di pedalaman, mengumpul hasil-hasil pedalaman termasuk daripada petani dan daripada lain tempat, dan kemudian dengan menggunakan laluan Sungai Muda sebagai panduan dibawa ke Merbuk untuk perdagangan entry port. Jadi disitulah terbitnya kataan Kedah Langkah Suka, kerana semasa perkahwinan anaknya diadakan keramaian selama tak salah 40 hari 40 malam, dan alangkah sukanya majlis itu jadi itulah terbit ataupun timbulnya nama Langkah Suka. Daripada situ kemudian anaknya pula membina kota, dipanggil kota Kampung Bandar di Bali. Dan begitu juga anaknya yang ketiga sebenarnya membina kota Sedim dan kota Ok di seberang Perak Utara. Jadi di sini bermulanya kota Ok, iaitu yang dibina oleh Raja Langkah Suka yang ketiga ataupun Raja Kedah Tua yang ketiga, yang mana ketika ini kota Ok berada di satu kedudukan yang sangat strategik di hampir muara Sungai Muda, kerana keadaan ketika itu ialah Lembah Bujang telah dikenali oleh dunia sebagai salah satu pelabuhan penting dalam kerajaan Sriwijaya. Kerana Lembah Bujang ataupun kota Ok itu merupakan ibu negara Kedah Tua, Lembah Bujang, yang sebahagian kerajaan Sriwijaya. Kepentingan kota Ok ialah kerana dia menjadi ibu negara Kedah Tua lebih kurang 1000 tahun yang lalu, di mana kalau kita lihat bahawa perdagangan ketika itu, pedagang-pedagang yang datang ke kota Ok ialah pedagang-pedagang daripada Arab, daripada India, daripada Parsi, dan daripada Cina. Di mana ketika seorang pedagang Cina, seorang penulis Cina iaitu Ai Xing pernah datang ke Lembah Bujang ini dan menceritakan bahawa dia datang untuk mempelajari agama Buddha di Palembang, iaitu ibu negeri Sriwijaya. Tapi untuk dia singgah di Palembang dan dalam perjalanan pergi ke India untuk mempelajari agama Buddha. Di sana tidak ada kapal-kapal yang pergi ke India, ke Parsi dan juga ke Arab. Jadi dia terpaksa datang ke Lembah Bujang untuk mendapatkan kapal untuk pergi ke India. Jadi begitulah kepentingan kota Ok menjadi ibu negeri Langkah Suka ketika itu dan juga Lembah Bujang. Jadi di kota Ok sekarang ini kalau kita nak lihat kesan-kesan peninggalan yang ada di dua tempat, iaitu di berhampiran rumah Tuan Haji Ahmad Yatim di kampung kota Ok ataupun kota Ok ni, dan satu lagi ialah di kampung Rantau Panjang. Jadi di kampung Rantau Panjang ni pernah juga saya bertanya kepada orang tempatan
apakah tempat ni, apa kesan yang ada ni, di mana terdapat timbunan batu setinggi lebih kurang 1 meter yang dilihat susunan batu itu merupakan sebahagian daripada binaan sama ada kota, bangunan dan sebagainya yang masih lagi perlu kajian yang mendalam. Bagaimanapun pihak USM, pihak Pusat Arkeologi Global USM yang diketuai oleh Profesor Mukhtar Saidin telah mengantarkan ke tangannya mengambil sampel batu kotak ork itu dan dibawa balik ke USM. Mereka mengenal pasti bahawa usia batu itu adalah 1000 tahun. Jadi bermakna bertepatanlah dengan apa yang diceritakan oleh dalam Al-Tarikh Asal Sirah di Kedah bahawa kota Ork Seberang Perai ini merupakan salah satu kota ibu negeri Langkasuka ataupun Kedah Tua. Dan bila kita tanya dulu tempatan apa nama tempat ni, dia kata inilah dulu Kedah Tua. Jadi saya tidak menceritakan apa-apa, saya terus tanya dia, maknanya itulah cerita lisan yang diterima daripada satu generasi ke satu generasi, yang mana mereka katakan di sinilah bahawa bermulanya Kedah Tua. Jadi ini selaras dengan apa yang disebutkan dalam Al-Tarikh Asal Sirah di Kedah.